benar. Dan kita bela benda yang tak betul hanya semata-mata dia kumpulan kita, dia ahli kita, dia parti kita, dia jamaah kita. Ini hizbiyah, ini ta'assub kepartian, ini dimusuhi oleh agama. Ini dan ini banyak berlaku duka cita. Ramai orang mengukur satu benda. Saya dalam pengalaman memang ada orang kita jumpa macam tu. Kita cakap Islam dia bukan tanya, dia ahli ke tak? Oh, ahli apa dia? Kalau tak ahli dia kata tak ready, tak berani dia. Kita kata kita ahli, kita telah daftar keahlian itu dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pemikiran kita, pemikiran sunnah ini, pemikiran kitab dan sunnah merangkumi setiap kawasan, setiap detik, setiap dataran, setiap sempadan, setiap jamaah, setiap kelompok bangsa dan setiap kabilah. Tidak pernah terhad pada negeri tertentu. Di mana ada manusia, disitulah ada Islam. Orang Palestin kita tak kenal pun, adik-beradik kita pun tak. Tapi oleh kerana dia ditindas di sana, kita bela dia selagi kita mampu. Kita tak pernah tanya hang ahli kami ke hang bukan ahli kami, hang isi borang ahli ke tak. Ini semua perangai jahiliyah, asabiyah jahiliyah yang mesti dibuang, yang disebut sebagai hizbiyah. Nak berparti itu tak apalah, terpulanglah masing-masing. Tapi jangan melampau. Jangan sampai tak mau terima pendapat orang semata-mata kerana tak sama dengan parti kita. Oh, kacau macam ni. Ada orang dia tak mau, tak apalah, berhaklah dia nak main dengar kuliah Mufti Perlis kan, tak mau, hak dia. Dia tak boleh Mufti Perlis, bukan ahli. Ahli apa? Ini jadi sukatan. Ini saya pun tak. Ilmu ni terima, mari setuju, tak setuju. Bukan ukur benda benar ataupun tak benar, ini berdasarkan kepada dia siapa dan dia kumpulan mana. Tengok dalil-dalil Quran dan sunnah yang dia bagi. Kalau sama dengan Quran dan sunnah, kita terima dia daripada ujung dunia pun. Kalau dia tak sama dengan Quran dan sunnah, dia sahabat kita, makan sekali, duduk setempat, kita tolak pendapat dia. Walaupun dia kata saya sunnah, saya ahli sunnah, kita tolak. Kita tak pernah beza. Oleh kerana hang kata ahli sunnah, aku terima lah macam mana pun. Tak. Ha? Boleh Darus Sunnah di tempat lain gejala sosial pergaulan bebas, pakaian dedah aurat terutama di kalangan generasi muda semakin teruk. Buat maksiat secara terbuka di bandar Tasik Melati. Panjang lagi mengapa ini tidak. Tuan-tuan, saya setujulah bahawasanya benda ni semua mungkar, yang kita tak nafikan dia mungkar, dan mungkar ni kena diubah. Cuma setengah ibu bapa, saya pengalaman mungkin tak ada, tuan-tuan tak ada. Dia duk cerita sekarang gejala muda-mudi teruk dedah aurat. Saya dengar dia bercakap tu semangat saya. Inilah akibat media masa TV yang teruk. Betul tu, saya pun setuju. Percara-percara lain TV tu melampaui batas lah kadang-kadang. Tiba-tiba anak perempuan dia balik, anak dia pun tak tutup aurat. Jadi bila dia masuk, kita pun jadi terkejut. Dan dia nampak daripada muka kita tu bahawasanya kita terkejut anak dia tak tutup aurat. Dia cakap kemas tadi, tapi kita tak tanyalah, itu urusan dia lah kan. Dia perasan lah kita terkejut tu. Dia tak tengok anak saya pun ni kerajaan punya pasal. Saya bukan kata kerajaan protes, saya tak pernah kata, dan saya bukan apa nama pemerintah ke apa, tapi saya tak pernah kata. Tapi takkan nak hang duduk di rumah hang, dia tak tutup aurat, hang boleh tegur tiap hari kerajaan punya pasal. Ini satu perkara tabiat buruk. Semua benda dia salah orang. Dia sendiri dia tak salah. Hang sebagai bapa, ayat berapa
Memang ayat Al-Quran menyuruh pemerintah melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Tapi dalam masa sama, tidakkah ayat Quran juga menyuruh ibu bapa memelihara anak-anak mereka daripada jatuh ke dalam neraka? Apabila terlepas semua gejala macam ni, takkah semua orang ni ada mak bapak dia? Tuan-tuan, agama ini di samping memang peranan pemerintah di semasa ke semasa mesti ditambah, mesti digiatkan usaha. Alladzina immakkannahum fil ardh aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang yang diberikan kekuasaan di atas muka bumi, mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh pada ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Tanggungjawab mesti dilakukan. Dan kita orang agama yang berada berusaha supaya benda ni bergerak. Tapi takkanlah ibu bapa tak melakukan tanggungjawab itu. Tidakkah semua anak-anak tu anak-anak Melayu belaka yang mengaku Islam? Pak dia takkan tak ada. Hadirin mukminin sekalian, masalah dia, saya setuju bahawasanya semua pihak bertanggungjawab, saya setuju. Kemudian dia tanya sini, habis tu kenapa kita buat nama Perlis Darussunnah? Habis tu dah teruk, takkan kita nak buat Darul Punah pula? Kuih duk tak elok, nak buat kuih lagi tak elok. Mudah-mudahan dengan nama anak kita macam mana pun tengok mai perangai tak apa nak elok, kita tahan ni, aku dulu bubuh perangai Muhammad, mudah-mudahan perangai macam Nabi. Mai-mai hang jadi mak rempit, aku pi tukar dah pendaftaran baru ni buah nama hampir Fir'aun pula. Tak dah lah. Kekallah Muhammad tu. Kita baikilah yang lemah. Kita apabila tukar bubuh Darussunnah, menunjukkan suatu usaha kesungguhan supaya mendekatkan hati dan pandangan rakyat supaya pergi kepada sunnah, tuju kepada sunnah. Tapi manalah ada setiap pemerintah, setiap penjuru kat Gua Kelam nak tunggu, kat Tasik Melati nak tunggu. Tidak adalah pemerintah sampai begitu. Namun setiap orang mesti ada tanggungjawab. Kita yang tengok, saya pernah cerita dah pengalaman. Kita kadang-kadang tengok, saya dulu saya cerita lah banyak kali, saya naik LRT kan, masa student dulu UAE 2-3 tahun lepas.